Halo, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur selamat datang ke YouTube channel saya, Samdaka. Alhamdulillah, sekali lagi aku masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan, ruang dan sedikit waktu untuk aku melapangkan, membuat video, berkongsi sebarang info dan aku harapkan segala info yang aku bagi ni memberi manfaat untuk hampa. Kalau tak hari ni, mungkin hari esok kalau hampa rasa video ni tak ada manfaat sebab hampa dah tahu apa yang aku nak bagi tahu dan hampa pun dah tak kepala tahu, hampa boleh kongsi link video ni dekat kawan-kawan hampa yang lain supaya mereka tak terus mengamalkan konsep kepala tahu. Simple je bagi aku. Okay, so untuk video kali ni aku akan share data untuk camshaft keluaran daripada alang motor. So alang motor ni kalau yang kaki lama main motor memang kenal ya. Kalau ada yang tak kenal tu, Allahualam lah. Mungkin nama ni tak sampai ke hampa, itu sahaja. Kita tak kata main motor wajib kenal alang motor. Tak pun, tak ada masalah pun. Tapi aku nak memperkenalkan hampa, inilah produk alang motor. Dan alang motor ni dikenali dengan satu sebab, iaitu cam yang berwarna-warni. Dulu kita ada cam biru, merah, hijau, pink. Kuning pun ada, tapi pink ni dulu sebenarnya kita buat untuk cam pelik-pelik, cam special request, bukan-bukan punya cam, syirik-syirik punya, na'udzubillah punya cam. Tapi kali ni Alang dia bukan mempatentkan lah, sebab kita tak patentkan pun. Alang menjenamakan kembali produk dia. Dia ada new packaging dan cam ni pun dah dibuat di kilang. So melalui proses CNC ke apa C ke aku pun tak tahu. Aku pun sains dapat C, jadi taklah pandai sangat. So ini packaging terbaru dia untuk cam LC sahaja. Ada produk packaging macam ni. Kalau hampa beli cam lain dia macam Yespy ke Legenda Wave125 ke apa semua tu, boleh kotak dia lain lah. Dia akan dapat kotak daripada Shopee aku punya lah, sebab beli melalui Shopee aku. So dapatlah packaging daripada Sang Penakar. Mana contoh kotak aku? Macam ni lah contoh. Kalau beli kat Shopee aku dapat kotak lebih kurang macam ni lah. Dah adalah stiker sikit kita bagi sebagai free gift. So ni aku akan kongsi kat hampa, share. Aku akan kongsi data camping ni dan sesuai untuk spek berapa. Maksudnya sesuai untuk spek macam mana dan apa huraian di sebalik nombor-nombor dekat cam ni lah. Itu saja. So hari ni kita akan pergi bedai. Jom. Okay, so sebelum kita pergi bedai, tunjuk hampa dulu lah bentuk cam tu. Sebab kalau yang tahu, kami tahu lah sang cam. Yalah, hampa yang dah tahu, yang tak tahu, hampa pun dulu sebelum tahu pun hampa tak tahu juga cam tu benda apa. So ini adalah cam pink marvelous. Pink ni lah. So kita akan dye cam ni. Cam ni hampa akan dapat beli kotak dia macam ni ya. Ada di belakang ni lah. Alang motor, race proven, high durability, increase power, increase pickup and top speed, distribute by Alang Motor Racing Camshaft. So ni ada tulis lah Alang 1, Alang Motor. Gambar motor Chris LED nombor 15 ni. Ini adalah aku zaman muda-mudi dululah. Zaman gila-gila remaja lah. Tapi taklah gila warna pun. Tapi itulah, kita melalui fasa-fasa macam tu lah ke depan. So kita akan dye cam ni. Cam ni yang dapat macam ni lah. Bearing memang tak ada. Standard macam mana pengeluar lem pun jual cam tak ada bearing. Kita pun follow lah sebab kita nak reduce cost. So korang tahu, oh bang bearing tak ada macam mana bang? Cam lama korang ketuk, wah keluar je lah bearing dia. Kan susah pun pakai bearing tu. Okay, jom. Okay, alright. So sekarang ni camping tu kita dah buat masuk. Kita dah masuk bearing. So kita dah boleh mula mendai macam biasa. Okay, so aku pakai kaki SK Racing je lah. Ni ada jual memang ni kat Shopee. So hampa nak apa boleh beli kat Shopee, hampa pilih sendiri lah. Jangan tanya aku. Aku pun pening saja orang tanya saja lagi. Dia datang saja bukan datang so saja. Bang macam mana nak pakai bang? Pisang. Beli kat orang tu 4-500, tak tanya apa-apa. Aku yang tak terlibat langsung dipeningkannya. Okay, so kita akan dye cam ni lah. So macam biasa, setelah sekian lama kita akan buat macam ni. Palang macam ni. Ni open, ni close. Ni intake, sini exhaust. So intake tu apa bang? Intake tu minyak. Exhaust tu exhaust lah. O tu open, C tu close. Memang kita bila mendai ni kita akan kerap menggunakan istilah dalam bahasa English. Because itulah pentingnya English education. Okay, so kat sini yang dah tahu, kami dah tahu sang. Tak apalah kau dah tahu, tengok video ni, skip je lah. Ni untuk orang yang tak tahu, yang baru belajar, tengok kat sini. So fokus dekat 4 tanda ni. So daripada TDC ke 90 degree. Sini adalah ruangan exhaust close. Tapi kat piring ada tulis bang. Memang kat piring ada tulis, aku tak nafikan. Tetapi kebanyakan piring yang aku dah nampak adalah tersalah tulis. Dia terbalik. Boleh jadi X close kat sini. Boleh jadi juga. So fokus kat sini lah. Kat sini adalah X open. Sini intake close. Sini intake open.
Overlap tu kat mana bang? Yang orang cerita overlap. Overlap ni adalah TDC. Piston kat atas adalah overlap. Sebab setengah piring TDC kat bawah. So aku biasa bergaduh lah juga dekat Johor. Kalau bergaduh kita bincang lah waktu kelas kat Johor dulu, dia cakap overlap dia dekat bawah. Kata kalau overlap kat bawah jangan buat bucket valve. Kan? So piring salah cop. So, itu keperluan kita faham. Kita kena faham. Bila kita faham, datanglah piring macam mana pun kita boleh die tanpa ragu-ragu. Macam tu. Okay. So first kali kita akan dapat data. Kita nak mula die, kita akan dapat data. Exhaust buka, lepas tu minyak buka, exhaust tutup, minyak tutup. So cara ambil data sebarang pembukaan, sama ada minyak buka, exhaust buka ataupun minyak buka, adalah kita perlu memberi 1 mm kelegaan, kita clearin, baru kita ambil nombor dekat piring. Itu bacaan standardized lah bahasa dia. Untuk umum lah Asia kita die, untuk motor. Kereta dia lain sikit, kereta ada yang baca 0.5 ada, 0.01 pun ada bacaan dia, tu masing-masing punya lah. Okay. Mari kita die. So kita akan pusing ikut arah lawan jam ataupun ikut putaran enjin. Motor kat sini, kalau kereta terbalik. Itu je. So kita tengok meter sudah mula berjalan-jalan di tengah pekan. Okay, so sekarang ni exhaust buka dekat 50 degree. So tulislah 50 degree. Right. Aku susah sikit ni sebab aku bagi kamera RM1 supaya dapat tegak macam ni dekat video nanti. So kita teruskan pusingan. Kita akan dapat, ni makin standard semua. Kita akan dapat minyak buka pula. Kita tengok meter minyak sudah berjalan-jalan. Okay, minyak buka berapa tu? 20 tu. Lebih kurang lah 19,5 tu sebenarnya tu. Api macam biasa, setengah-setengah ni. Yang tahu aku punya pangai, aku akan ambil genapkan terus je 20. Tapi kalau hampa periksa sekolah yang buat macam ni, confirm salah. Tapi kalau untuk benda ni tak ada masalah pun. Sikit je tu. So kita akan cari exhaust tutup. Exhaust tutup macam mana nampak? Bila meter exhaust dah habis, tak bergerak, reverse balik. Reverse balik satu pusingan. Macam mana hang pinjam satu pusingan nak ambil ni, hang balik, hang pulang balik lah. Macam pinjam dia orang dah pandai pinjam, pandai cari kawan. Ada transport pergi rumah nak pinjam, tak nak bayar, tak ada transport abang nak pergi rumah nak bayar. Alaun what not. Okay, so kasi kita tengok nombor 27 lebih kurang. Okay, so tulis 50, 27 macam tu. Lepas tu kita tengok minyak tutup pula kat mana. Pusing je sampai habis. Selalu aku lepas terus. Okay, reverse balik satu pusingan. Kita akan dapat 54 lebih kurang. 54 betul? 54. So tulis je kat sini 54. So data ni kita nak buat apa? Jom kita pergi whiteboard lebih besar untuk kita bincangkan. Let's go. Right, so tadi kita sudah mendial cam warna pink daripada dalam motor. Kita dapat nombor macam ni lah. So intake 20, exhaust 54, minyak exhaust buka 50, exhaust tutup 27. So ni open, closing, intake, exhaust. Ni bacaan 1 mm lah. Sekarang ni bila orang dah banyak belajar, dia suka buat pening. Bacaan 1 mm ke bang? 0.0 tu berapa bang bacaan dia? Aduh, pening lah. Dulu kau tak kalut pun, sekarang baru tahu sikit dah kelupur aku cakap. Okay, so ini adalah bacaan dia. So, kalau bacaan ni dekat piring dia duduk macam mana? Okay, ni yang bagi 4 tadi tu lah. So, kita kata 20 kat sini. 27 dia sengit sikit. Ni 27, sini 20. Minyak tutup 54. Oh sorry, 54 kat sini. Teruk sangat 54 kat sini. Whiteboard aku tak tahu nak cuci pakai apa. Sebab lepas buat video dulu lama tak cuci. Pisang sikit ada. Lebih kurang macam tu lah. So ini X close, X open, in close, ni in open. Okay. So bila keluar nombor macam ni, apa kita nak buat? Apa yang kita nampak kat nombor sini? Nombor sini first kali kita akan nampak minyak dengan exhaust agak tak seimbang. Satu, sebab minyak buka 20. Okay, minyak buka, minyak masuk, exhaust tak tutup lagi. Memang normal, overlap memang macam tu, jangan kelupur. Okay, lepas tu bila minyak tu lalu, exhaust lambat tutup. Bila lambat tutup apa berlaku? First kali apa yang berlaku adalah bukan lebihan lah, minyak yang masuk tu akan terkeluar lebih sikit daripada hasil valve exhaust yang tak tutup lagi tu. Dia membantu sebenarnya, tapi dia akan buat motor kita agak mual dekat situ. Sebab overlap ni sendiri akan menyejukkan valve exhaust kita. Ni yang orang panggil scavenging effect apa semua. Overlap ni bukan semata-mata tu, exhaust ni juga membantu menyejukkan overlap kita.
Semakin besar longboard blade ni, semakin sejuk enjin kita boleh pergi. Sebab tu dia boleh menolak untuk kita pergi RPM lebih tinggi dan dengan cara yang selamat. Bukannya bubuh tuti. Pakai bazuku. Bubuh tuti tak apa, lemah. Kita dah zaman lain dah, tak payah bertuti dah. Pergi dyno bagi minyak lebih sikit je. Okay, so ini adalah fungsi overlap juga lah. So kalau situ memang kita nampak dia agak ke sondong sana sikit lah. Lepas tu 54 dengan 50. So kita nampak minyak menutup lebih lambat pada exhaust. Maksudnya sewaktu lejang mapatan tu, kita kata sini 90 degree contoh. Dengan sini 90 degree. Untuk ni lejang buang, ni lejang mampat. Okey. Dekat sekolah kita belajar piston dari bawah naik ke atas, berlakunya lejang mampatan. Betul, waktu tu kita panggil proses lejang mampatan. Tapi sebenar-benarnya yang berlaku, the real one, the lejang mampatan, waktu kita pijak ankle kita rasa ketat. Lembut, ketat. Waktu tu baru kita pijak, baru kita rasa ada tekanan kat situ. Waktu tu, kalau hangpa nak tahu, waktu tu lah betul-betulnya valve mula menutup. Contoh kita baca bacaan 1mm lah. Tak mau bacaan rem pening. Biar orang di CR je pening kat situ. Okey, contoh 54. Kita kata sini. Okey, sini cylinder block. Sini kita punya stroke lah. Contoh kita kata stroke kita 100 mm. Contoh. Separuh-separuh tak dapat 50 sebab kita ada rod ratio, kita ada angle apa semua. Okey, kita ambil contoh je 90 degree. Piston mula naik dari bawah ke atas. Dekat sekolah cikgu kata kat sini berlakunya lejang mampatan. Betul cikgu, lejang mampatan. Tapi lebih detailnya adalah di sini. Sewaktu bila mana valve minyak menutup. Contoh kat sini 54 degree. So, dia masih ada. Kita akan tolak atas bawah ni adalah 180 degree. Tolak 54 kita ada 762. 126 degree yang perlu dimampatkan. Baru di hasilnya the real lejang mampatan. Lepas tu berlaku lejang pembakaran, lejang letupan. Okey. Bila piston turun ke bawah tu, dia bukan boleh turun sewenang-wenangnya. Sebab ni contoh kita kata piston berlaku lejang mampatan, berlaku lejang pembakaran. Dia dah mampat, lepas tu dia bakar. Bakar. Bila piston tu kena tolak hasil daripada pembakaran, ledakan tu semua, piston tu nak turun ke bawah bukan senang-senang sebab dalam ni semua vacuum. Maksudnya ketat. Macam mana kalau hampa ambil syring, hampa tutup lubang. Okey, kita lukis syring sikit. Syring. Kan? Hampa tutup lubang tu, hampa tarik tengok. Senang-senang hampa tarik kalau hampa tutup lubang ni. Tak juga. So macam tu jugalah sewaktu proses lejang buang. Tak semudah tu. Piston tu nak ke bawah. Sebab tu lagi gila kompres korang, lagi gila cam nombor. Tak boleh pakai kompres besar-besar, cam kecil je. Sebab apa? Ni contoh dia. Sekarang ni kita kata 50 degree. So dekat sini lah bawah lebih kurang. Bila piston tu ditolak, dipaksa turun untuk menghasilkan putaran kat crankshaft tu. Okay, bila piston tu turun sampai sini, valve exhaust buka 1mm, memang luas dah buka, memang bocok parah yang tu. Dan tu dia akan turun dengan lancarnya. Cuba bayangkan kalau yang ni bukan 50, yang ni 20. Berapa jauh piston tu nak paksa turun ketat baru menghasilkan tenaga. So sebab tu motor berlaku senak kat sini. Sebab tu nombor secantiknya seimbang dan tak terlalu jauh, tak terlalu merepek lah. So nombor macam ni pun tak terlalu jauh, tapi untuk mencantikkan data kita akan touch up sikit lah. Okay, itu yang berlaku. Sebab tu kalau nombor sini besar, contoh sini 54, sini pun dia kena cantik dekat-dekat, dia tak boleh jauh. Sebab tu kita ada nombor macam ni. 0, 30, 5, 35, 10, 40, 15, 45, 20, 50. Wih, lama tak buat video berpeluh 25, 55, 30, 60, 35, 65, 40, 70. Contoh. Sebab tu nombor dia dekat-dekat sini. So kalau tengok sini 20, 54, sini 20. 54 duduk tengah-tengah ni lebih kurang. Sini 50. 27. Dia dekat-dekat sini. Dekat-dekat macam tu je. Dia akan berjiran dan kita akan ubah kedudukan cam ni supaya lebih dekat. Supaya mereka lebih akrab. Macam tu cerita dia. So, cuba tengok kalau kita kata 65 kat sini. Wish, whiteboard aku makin barai ni. Kalau 65 semakin dekat yang sini. Tiba-tiba exhaust buka dekat 60. Apa yang berlaku? 65 adalah nombor high RPM. Bila piston ni terlalu lambat untuk dimampatkan, first kali kita perlukan compression ratio yang tinggi untuk bagi ada tenaga. Sebab 65 ni napas dia akan jadi panjang. Sebab sini dia kosong, bawa ketat kat sini. So bila napas panjang, kompres tinggi, apa berlaku kat sini pula? Dia akan efek kat sini pula. Dia bersangkut paut. Sini kompres 14 contoh. Minyak tutup 20, terkeluar catar tu. Kompres kita kata 9. 14, 9, pisang weh. Sini ketat, bagi nak ada tenaga dekat cam 65. Sini 20.
Hasil 14 tu tendang, bukan calang-calang dia tendang. Memang ketat tu enjin kat sini. Memang motor pick up tu speed mati. Sebab apa dia mati? Sebab ketat dekat sini. Macam tu. Bila sini 65, lekeh-lekeh sini kena 60. Dia macam tu. Okay, so nombor ni kita nak buat apa? Kita kau buat sikit. Kalau orang yang dah mahir, yang dapat manfaat daripada video aku, insya-Allah dapat tangkap konsep-konsep yang aku pakai, insya-Allah aku harap macam itulah. Apa akan tahu lah macam mana nak kira. So cara kira mudah, kita tulis sini intake close tambah X open sama dengan A bahagi 2 sama dengan B. Lepas tu total duration. Total duration ni apa? Aku pun lupa nak beritahu apa dah. Tolak B sama dengan C. Total duration juga tolak B sama dengan D. So apa ABCD ni? ABCD ni adalah kotak baru kita nak pakai. So sini adalah B, sini C, sini D. Total duration tu apa? Total duration adalah jumlah minyak buka campur minyak tutup. So 20 tambah 54, simple matematik. 74 sini 77. So jalan kira kita akan pakai macam mana? 50 tambah 54. Sini ya. 54 tambah 50 jadi 104. 104 bahagi 2 sama dengan 52. So sini kita akan tulis kat B ni 52. Sini pun 52. Jadi 52 tolak total duration B. Total duration B ni sini. Total duration in, duration in, okay. Total duration in tolak B. Total duration in 74 tolak B 52. Kita akan dapat 22. So jawapan C adalah 22. Sini 22. Total duration X 77 tolak B 52. So sini kita akan dapat 25. Macam tu. Boleh ni tak terlalu jauh. Tadi 20 27 jauh. 20 25 dah tak jauh sangat dah. 3 degree je. So pejam mata, boleh terima. Kalau orang yang boleh edit cam, dia akan sakit mata, dia akan edit sikit. Kalau yang tak boleh edit cam macam mana bang? Pasrah lah. Kau nak mengadu kat Dewan Rakyat pun tak jadi dia. Tak jadi. So kita akan ubah cam ni sikit je, 2 degree je. 2 degree je kita akan ubah. Kita nak ubah ni pakai apa bang? Kita pakai adjustable timing cam. Kalau tak dial bang, saya pakai adjustable timing cam adalah dapat nombor macam ni juga bang. Tak dapat. Sebab sebatang cam bila dipasang dekat enjin, 10 biji enjin, nombor belum tentu sama. Salah satu sebab apa nombor belum tentu sama, dia boleh berlaku bila angle valve nombor 1, lepas tu timing chain panjang pendek, kendur, ketegang, semua tu mampu mengubah nombor buka tutup ni. So jangan pelik. Sebab tu ada setengah pengeluar yang tak bawa keluar langsung data cam. Dia cuma beritahu cam ni sesuai untuk spek sekian. Sebab apa? Sebab dia tak nak sakit kepala melayan orang yang baru pegang piring ni. Dia jadi kelupur sikit. Bang tak dapat pun macam nombor abang iklan kan? Tak. Sebab cam standard sendiri ada ralat 0 ke 6 degree. 0 ke 6 degree. Cam performance aku cakap 0 ke 12 degree. Dia boleh jadi bertambah kat sini, dia boleh jadi berkurang kat sini. Memang macam tu. Salah satu sebab macam aku beritahu aja, timing chain. Tak mau motor dah jet rod, semua lagi pening tu. Tambah kalau LC ni pula. Head banyak jual, head murah-murah. Sampai semua baru 100 berapa je head dapat. Head racing saya baru besar sekali valve. Angle valve dia belum tentu cantik. Sebab tu nombor jadi cacat marbar tu jangan salahkan terus orang yang buat cam. Kadang head kita tu sendiri problem. Aku tak kata orang buat cam ni terlalu maksum sampai tak buat salah. Tak juga. Tapi memang macam tu lah. Dia akan berubah-ubah. Okay. So ni kita akan pergi kat enjin tu. Kita akan ubah sikit je. 2 degree je kita akan ubah marking dia. Lepas tu kita akan tengok adakah nombor akan beranak. Sebab aku pun kadang-kadang lari sikit, tepek ke apa semua tu, dia boleh bertambah 1-2 degree kan. Jom. Alright, so we are back at this engine right now. So kita akan longgarkan apa ni, time machine punya tensioner. Kita buat clock ni. Okay. Waktu ni kita nak pakai ni adjustable ni. Waktu ni dia punya the real kegunaan dia. Tak salah pun kalau hampa ada 6 sen dari ke-6 untuk boleh ubah kedudukan marking ni tanpa perlu dial, asalkan hampa memang peka. Peka bahasa. Peka tu betul. Ada je aku kenal pemain yang ubah marking ni pakai manual. Dia dengar dia boleh tahu bunyi exhaust lebih ni. Oh ni bunyi carburetor lebih ni. Tapi kita nak dapat macam tu 5 tahun lagi lah. Dan kita 5 tahun ke hadapan belajar macam dia dah lebih advance dah. So degree ni adalah sedikit shortcut untuk kita. Itu saja, tak ada benda nak pun. Okay, marking standard. So sekarang ni kita nak ubah marking dari 54 minyak ke 52. So
Kita nak cepatkan dia daripada 54 ke 52. Jadi kita kena ubah marking tu ke mana? Ke mana nak ubah markingnya? Sila kena ke hadapan. So macam nak tahu kena ke depan belakang sang? Aku tak jemu untuk bagi tahu sebab banyak orang mesej tanya dan minta maaf bila mesej terlalu banyak. Hanya blue tick yang mampu aku berikan. So contoh kat sini kita kata contoh 50, marking asal 50. Kita nak pakai 60. Nombor ni kalau nak piring ni 60 kat sini. So di belakang dia. Jadi marking ni kita ketuk ke belakang lah. Kalau let's say sekarang ni nombor 60, kita nak pakai 50. Nombor ni di hadapan dia. Jadi kita kena ketuk ke hadapan. Aku tak gemar nak sebut advance retard. Sebab ada orang faham advance ikut pusingan jam, ada orang faham ikut pusingan enjin. So sebelum bergaduh benda-benda remeh-temeh yang tak ada faedah tu, kita sebut depan belakang je. Mudah kan? Itulah tujuan kita berkongsi supaya memudahkan orang faham. Tak nak guna bahasa canggih nampak bijak tapi orang tak dapat manfaat. Tak ada, jadi macam rugi lah bagi aku macam tu. Video nampak canggih guna bahasa canggih-canggih tapi tak ada manfaat. Tu tak ada faedah lah buat video tu. So ni kita tengok dapat tak minyak tutup 52. Oh terlajak sangat tu. Satu lagi nak beritahu hampa. Adjustable timing cam ni pun walaupun marking standard dia belum tentu sama dengan marking standard original kita pakai. Itu satu benda apa kena faham lah. Kadang saya pakai marking standard abang, marking adjustable. Sama macam video abang, kami ubah 2 strip. Tak sama dik, tak sama. Okey, kita tengok. Ni 50. 52 sikit je ni, 52 degree je ni. Kalau bawa tak berapa rasa tau, tapi kalau naik dyno ni beza ni sebab dia mengubah internal apa orang panggil? Setengah panggil DCR, dynamic compression ratio. Bahasa canggih aku dengar satu lagi internal combustion. Macam mana entah bahasa canggih dia pun. Canggih sangat tu. Aku pun demam 2 hari. 51. Penat. Sikit je ni. Nampak macam makin standard je sebenarnya ni. Sikit lagi. Okey. Lagi cantik kalau meledai pakai marking pakai adjustable timing cam terus je. Tapi sajalah nak tunjuk perubahan-perubahan tu. Kalau tak nampak kan. 53. Nampak peluh dah. Okey, kita tengok sini. Kalau 53 situ akan jadi 21. Sikit sangat tak nak. Aku nak pakai ni juga. Apa ni? 52. Sikit je lagi. Sebenarnya setengah orang kalau yang lama lah 1 degree tu dia abaikan je. Aku pun boleh je abaikan. Tapi ada setengah orang komplain lah, bagi teguran nasihat. Bukan komplain lah, nasihat lah aku. Buatlah video tu sebetul-betulnya sang. Supaya tak ada orang terlalu pandang enteng benda-benda ni. Ujar mereka. Okey, ngam 52. So kita akan tengok dapat tak kat sini 52. Bila hampa ubah marking tu kan, pecet balik tepet tau. Tepet lah yang ni, minyak ni. Okey, tengok sekali lagi. Okey, ngam. So sekarang ni kita akan ambil data the latest one daripada yang kita ubah marking ni. Bila kita dah ubah marking duduk macam ni, baru kita akan ambil data lengkap. Tinggi overlap, tinggi valve, LC, loop center, segala makna tu lah. Macam tu. So sekarang ni kita akan buat macam ni terus ya. Kecil lah sebab kita nak pakai banyak ruang. Sini total duration, sini degree, sini overlap lift, sini lift valve, sini loop center. Aku pakai ralat 0.05. Orang lain tak ada macam tu sang. Tu orang lain, aku lah. Banyak cara kira loop center ni. Kau nak bergaduh tu pulang. Tapi aku ambil apa yang aku rasa lebih logik untuk aku faham dan aku terima. Macam tu lah. Okay, kita akan tengok nombor minyak exhaust buka. Exhaust buka jadi 53. Terginjak sikit dah. Nampak tak? Nampak tak? Sini 53. Tak apa. Kita tengok apa nombor keluar lagi lagi. Lepas tu kita ambil nombor minyak buka. Kalau ikut kira-kira minyak buka jadi 22. Kalau dapat. Dia jadi 23. Maksudnya apa? Tepek tadi. Maksudnya apa? Maksudnya clearance tepek tadi. Agak tak berapa tepat aku buat tadi. Macam tu lah adat dia. So kita tengok. Exhaust dah habis. Kita buat apa? Kita reverse balik lah. Tengok exhaust 23 juga. Exhaust cantik jadi 23. Ok. Lepas tu kita tengok dekat tu bagi habis tu je. Minyak tutup dapat lah kat 52.
Ke mana pergi 1 degree ni tadi? Itulah misteri Nusantara dah. Okey, sekarang ni kita akan ambil berapa ketinggian membuka exhaust. Kita kira terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.88. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.81. Plus minus lah. 8.81. Tinggi tu. Lepas tu, kita tengok minyak pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minyak rendah sikit. 8.67. 8.67. Okey. 8.67 lah. Lepas tu kita ambil overlap. Overlap tu apa? Overlap tu sewaktu penghujung lejang buang, permulaan lejang masukkan lah. Tu kita tengok. Kita akan dapat minyak dulu. Okey, 1 mm kita ambil, tangan letak dekat kosong. Jalan terus. 2 mm. 2.45. So tulis kat situ 2.45. Tulis sini 2.45. Right? Sama juga dengan exhaust. Okey, habis. Kira terus 1 mm. 2 mm. Habis sikit. 2.2. 2.2. Saya tulis sini 2.2. Right? So LC ni pula kita ambil ralat 0.05. Paling tinggi, maksimum. So ambil terus. Paling tinggi. Aku selalu letak meter dekat kosong. Lepas tu reverse balik. Tarik balik 0.05 sebelum tu. 0.05. Kat situ adalah nombor 69. So tulis 69 kat whiteboard. Naik, dia naik, dia turun balik. So nombor tu adalah 90 berapa tu? 93. Sorry. Betul ya? 93. Kalau nombor dalam ni kita boleh nampak 93. Lepas tu kita tengok minyak. Minyak sama juga, bagi paling tinggi macam tu. Okey. Ambil 0.05. Ada yang ambil 0.02. Terpulang lah masing-masing. Bimal kita nak ambil tengah-tengah je sebenarnya. Ini adalah 81. Naik paling tinggi, turun balik. 59. Tadi apa? 81 59. 61 boleh, 59 boleh. Sama. Jadi kita bagi, kita dapat tengah-tengah juga. Setengah orang ambil nombor dalam terus. Masing-masing cara lah tu. So, 81 dengan 69. Right. So, kau ada tulis kat sini ya. Jom. Alright, so ini adalah data tadi yang kita dah. Maafkan aku kalau whiteboard aku tak secantik dahulu. Whiteboard ni pun macam manusia lah. Lama-lama dia mereput. Tapi kalau siapa-siapa ada cadangan macam mana untuk aku membersihkan whiteboard ni seperti sedia kala, boleh tinggalkan di ruangan komen anda. Nampak tak? Nampak macam comot kan? Tak apalah, biarlah whiteboard comot asalkan apa yang aku nak cuba sampaikan sampai dekat hampa. Itu lagi penting daripada whiteboard putih melepak tapi tak dapat apa-apa. Ayat cover. Okay, so sini ni nombor dia lah. So kita dapat total duration 75, degree 255, 256, outlet li 245, 2.2, lever 8.67, 8.81. LC kita dapat, aku ambil ralat 0.05. So kita bertemu 105, minyak 99 untuk exhaust. Okay, so first kali tengok nombor 23, 52. 23 sini, 52 tengah-tengah. 53, 23 tengah-tengah. Cantik dekat situ. Kita buat makin tu sikit je. So cam ni pula sesuai untuk spek macam mana? Kompres berapa nak pakai sang? Kompres aku beritahu kat sini pakailah 12 sampai 13. Selarat mana hangpa nak. Semakin tinggi kompres hangpa, ini semakin ketat, pick up semakin kuat, untuk speed boleh jadi semakin berat. Tu dia kat situ. So 12 setengah lah, cantik lah. Tu pun ikut spek balik. Kalau contoh spek macam ni kita kata Y standard pekak, piston flat apa semua. Hantam 13. Boleh. Tapi kalau pakai dome pula, pakai piston dome sang tak payah. Pakai 12 setengah boleh. Lepas tu pula kalau pakai H1922 pula, jangan 12 setengah. Naik 13 balik. Ada macam tu. Sebab kalau tengok video aku berkenaan formula mencari size buff,
Formula mencari saiz valve, padanan, piston sewa apa, valve sewa apa. Yang penuh komen orang bagi spek, so aku tolong kirakan tu. Sedangkan aku dah buat video panjang lebar bagi penerangan. Ingat tak cakap, bila piston kecil, valve besar, pakai kompres naik sikit daripada kebiasaan. Sama juga macam ni. Kalau pakai 57 H1922, kompres buatlah 13. Tak ada masalah. Sebab valve kita besar. Tapi kalau 57 pakai extended, nak 13 dipersilakan, tak ada masalah. Motor hampa akan motor aku. Boleh je. Tapi secantiknya 12.5 lah. Untuk menjaga enjin tu, jangka hayat enjin tu. Kita tak nak bila kompres terlampau tinggi, enjin tu ketat, bila mana cam tu tak kena, dia akan berlaku banyaknya wear and tear. Tear sebutan tu, pelik ya. Sebab sini di cam ni adalah degree 256. 256. So kompres suggestion bermula daripada minimum 12.5 lah, aku rasa sedap sampai 13. Kalau saya nak maksimumnya bang, berapa kompres yang maksimum untuk cam ni bang? Sampai menonton knocking, itulah maksimum dia. So, memang tak ada angka tepat kita nak kata berapa knocking, tak. Kalau contoh 57, orang tu mabuk gila punya pakai head 23, 20. Mungkin ada sekarang dah mula macam tu. CR13 tak knocking lagi. Mungkin CR15 baru knocking. Mungkin. Aku kata mungkin. Itu saja. Okay, so untuk cam ni pula kena pakai spring apa sang? Pakailah spring racing yang banyak ada dikeluarkan di pasaran. Yang penting dia mampu support lift tinggi macam ni. Nak kata tinggi, yes, ini tinggi. Tapi untuk pengguna 4 valve, LC, Y, FZ, Y15, Y16 dia dah terkeluar dah lah, dia lain dah kan. Ini adalah standard punya untuk racing performance punya lift valve cam je lah, 8.67 dengan 8.81. Sebab cam standard dia tak salah aku bawah 7. Average macam tu lah, bawah 7. Dan degree dia pun bawah 220 degree untuk cam standard original dia. Itu memang standard dia lah. So ini sebesar 255. So ada 35 degree penambahan lamanya dan nafas yang panjang dibagi untuk cam ni lah. Dan cam ni macam kita mula-mula tadi, bila hampa beli cam ni, bearing cam tak ada, tak apa setengah orang request, bang saya nak cam bearing cam yang mahal je bang. Paling mahal je. Aku pun muskil juga, bearing cam nak yang mahal. Bearing tayar beli harga RM4 lah. Tak ni lah, bearing cam taklah terlalu biasa, taklah terlalu luar biasa. Sebiasa mana poket hang buat kelak. Simple saja. Okay, so ni wajib pakai spring valve racing. Banyak jual. Boleh pilih. Overlap 2.45 dengan 2.2 ni. Buatlah pocket valve dalam sikit. Mungkin apa boleh buat pocket valve 1mm pun kat piston bawah. Tengok juga, sebab kalau nak bagi suggestion pocket valve ni payah, sebab kita tak tahu piston dia pakai sewa apa. Piston dome ke, flat ke, macam mana apa semua bentuk tu. So kita nak play safe, kita tak bagi tahu terus. So buatlah agak mana yang tak kena. Paling senang. Ayat selamat diri sebenarnya tu paling senang, sebab kita tak nak setengah orang dia terlalu lurus macam ni. Kita kata buat 2mm pocket valve contoh, dia pula hantam dom piston terkeluar macam ni, sangkut lah. Itu dia akan salahkan kita lah, sebab dia kata saya ikut suggestion dia tak. Modified ni tentang diri hang. Dia macam tu, tentang kefahaman hang untuk olah mesin hang tu. So cam ni sesuai spek macam mana? Kita boleh kata 57 sampai 62 boleh, 62 boleh. 57 sampai 62. Head standard ataupun head 1922 head racing. Sebab angle head 1922 kebanyakannya sama dengan head standard. Aku banyak suka juga lah head orang hantar, head racing brand macam-macam, harga pun macam-macam. So far kalau head Cyber 1922 angle dia masih sama dengan standard. So nombor takkanlah jauh sangat lah. Macam kita standard 0 ke 6 degree, racing 0 ke 12 degree. Ni ralat dia. Ralat memang tak boleh buat apa. Memang tu. Kita takkan dapat 100% sama. Kalau motor standard original kilang yang production 1 juta unit kita kata pun, ada ralat macam ni yang nilai ketepatan yang sangat tinggi pun macam tu, alangkan ke racing. So jangan kelupur bila dia kenapa sini jadi 55, kenapa sini jadi 27, memang macam tu lah. Hidup je motor tu, jangan risau. Selagi dia tak lari range daripada nombor ni, InsyaAllah dia tak bukan-bukan. Okay, so itu saja daripada aku untuk hampa. Dan kalau siapa yang duk tanya, cam ni nak beli kat mana bang? Boleh pergi kat Shopee ku, search je Sam Pedaka. Tak pun nanti bawah description tu aku bagi link tu je lah. Kalau nak beli cam ni harga apa? RM120 tanpa bearing. Macam tu lah. So, kalau beli kat Shopee ku nanti dapatlah stiker ku yang bulat tu. Siapa boleh tengok stiker bulat tu. Dan kat Shopee ku pun ada offer, cuma aku tak bagi tahu. Aku suka senyap-senyap kan. Kalau beli 2 barang kat Shopee ku, aku akan bagi 1 stiker yang baru punya. Nanti aku tunjuklah kat bawah ada stiker terbaru aku buat tu. Gambar kawan-kawan je pun, gambar kawan-kawan pergi kelas, adalah gambar tergempol apa semua. Short-short je kita buat stiker. Right, so itu saja daripada aku. So kalau hampa rasa video ni bermanfaat dekat hampa, video dial ni bermanfaat dekat hampa, boleh tinggalkan komen kat bawah berapa bermanfaat video dial ni. Sebab aku tahu bila aku buat video dial ni banyak orang mengadu aku, depa bergaduh dengan kawan-kawan depa bergaduh dengan pemain-pemain depa.
Sebab orang terlalu tabu benda ni untuk dibincangkan. Terlalu macam pelik sangat benda ni. Benda ni bukan pelik, benda ni adalah teknologi. Sahabat kita di seberang sana sudah bincang benda ni lama. Kita mula baru merangkak untuk mengenali benda ni. Aku ni pun baru lagi setahun jagung, baru kenal benda ni. So aku kongsi kat hampa. Dan jangan kata aku pandai, aku pun tak pandai. Aku pun masih bodoh, aku pun masih belajar. Cuma hampa nampak aku pandai sebab aku cerita benda yang hampa tak tahu. Dan tak mustahil bila satu hari nanti hampa tahu apa yang aku cerita, hampa akan kata aku bodoh sebab aku kongsi ke orang benda ni. Sebab waktu tu hampa dah tahu. Jadi waktu bila aku pandai? Tak ada, aku tak pandai. Kalau hampa kata aku hebat, aku tak hebat. Yang hebat adalah doa mak aku, doa kawan-kawan aku, doa hampa semua. Yang bagi aku nampak macam hebat. Sebenarnya aku tak hebat pun, tak ada apa pun. Right, so itu saja daripada aku. Sebarang komen boleh tinggal kat bawah macam biasa. Aku tak reply tapi aku baca. Memang tak sempat nak reply dah. Aku sudahkan video kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.